Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Banjir Johor memburuk selepas Kota Tinggi Keluang teruk terjejas. Juga cadangan buka rumah pelacuran kepada warga asing bagi mengurangkan kes rogol langgar hukum Islam. Gelap, gelita dan sepi itu situasi bandar Kota Tinggi di Johor pada waktu malam. Kru berita Al-Hijrah yang berpeluang mengikuti operasi rondaan dan pemantauan pasukan Balai Bomba Kota Tinggi menyaksikan sendiri lokasi terjejas teruk yang dilanda banjir buruk 7 Januari lepas itu kini seolah-olah ibarat bandar mati. Wartawan Khadijah Faisal bersama juru kamera Muhammad Safian Syamsuddin ada laporannya. Bandar yang sebelum ini meriah sama seperti bandar-bandar lain terpaksa dihenti operasi selepas ditenggelami banjir sehingga paras dada baru-baru ini. Pelbagai kerosakan harta benda, premis perniagaan dan individu dapat dilihat dan dijangka kerugian yang terpaksa ditanggung penduduk tinggi. Puluhan kenderaan juga dilihat tersadai dan ditenggelami banjir yang ketika tinjauan sudah pun berada pada paras betis. Beginilah situasi di tengah-tengah bandar Kota Tinggi, gelap gelita susulan daripada bekalan elektrik yang terpaksa diputuskan sepenuhnya bagi memastikan penduduk yang berada di kawasan ini yang masih bertegil tidak mahu keluar daripada kawasan ini berada dalam keadaan selamat. Kerana dibagi akan berlaku renjatan elektrik yang membawa kecederaan parah maupun membawa maut. Dan pihak berkuasa juga bimbang sekiranya penduduk-penduduk ini masih berdegil, tidak mahu keluar, mereka akan terputus hubungan, terputus bekalan makanan sekiranya paras air ini naik semula berikutan daripada keadaan cuaca yang tidak menentu. Justru itu, operasi rondaan dan pemantauan dibuat dan diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 PBK2 Balai Bomba Kota Tinggi Muhammad Rafi Muhammad Nur untuk meninjau keadaan banjir dan penduduk sebagai langkah berjaga-jaga sepanjang monsun Timur Laut MTL di daerah Kota Tinggi. Baik, sekarang ini saya bersama dengan pegawai dan juga anggota Balai Bomba Kota Tinggi bagi melakukan operasi rondaan dan juga pemantauan di kawasan hotspot banjir di sekitar bandar Kota Tinggi. Dan ia susulan daripada keadaan cuaca yang kurang baik, hujan yang mulai renyai dan pada masa sama untuk memberi peringatan dan juga nasihat kepada penduduk yang masih belum lagi keluar daripada bandar ini bagi memastikan keselamatan mereka terjamin dan mengelak daripada insiden buruk berlaku di kawasan ini. Sementara itu, Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor Rasidik Mat Yunus berkata sehingga hari ini tiada kecederaan parah maupun insiden membawa maut berlaku dan keadaan masih dalam keadaan terkawal. Namun beliau berharap agar penduduk sentiasa cakna dengan situasi semasa banjir. Sepanjang rondaan yang dilakukan masih ada lagi penduduk yang tidak mahu berpindah dan mereka masih menginap atau duduk di tingkat atas. Bagi mereka adalah selamat. Walau bagaimanapun, sepanjang rondaan kami telah memberi nasihat dan panduan pada mereka untuk bersiap sedialah kerana cuaca tidak menentu dan kita tidak boleh jangka bila air ini akan surut sebenarnya. Balai Bomba Kota Tinggi bersama 30 pegawai dan anggota katanya sentiasa bersiap sedia berdepan sebarang kemungkinan jika keadaan banjir bertambah buruk. Selain itu, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan lain-lain agensi bersama aset turut serta sepanjang musim banjir di Kota Tinggi Johor. Laporan Khadijah Faisal dari Kota Tinggi Johor untuk Berita Al-Hijrah. Baik, tragedi banjir setinggi 10 kaki adalah yang terburuk buat penduduk kampung tersusun Seri Delima, Kota Tinggi Johor. Itu luahan penduduk yang terpaksa berdepan bencana itu selama berpuluh tahun. Menjadi persoalan apa antara inisiatif yang diharapkan oleh penduduk dalam usaha menyelesaikan isu tersebut untuk jangka panjang. Untuk mendapatkan jawapan tersebut, kita bersama wartawan Khadijah Faisal yang berada di Johor ketika ini. Silakan, Izzah. Terima kasih
kasih Ardi. Apa yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan MTL untuk bahagian selatan di Johor ini? Ketika ini saya berada di pusat pemindahan sementara di Dewan Al-Barakah Kampung Seri Delima Kota Tinggi Johor, dan PPS ini sudah pun dibuka sejak 7 hari bulan lagi pada pukul 6 pagi berikutan dengan kemuncak banjir yang teruk berlaku di Kota Tinggi Johor ini. Dan untuk di PPS ini seramai 154 orang telah pun ditempatkan di sini daripada 35 ahli keluarga, dan PPS ini membabitkan 3 kampung, iaitu Kampung Seri Delima, Kampung Seri Aman dan Kampung Seri Jaya. Dan situasi buat masa ini masih lagi terkawal, tidak ada berlaku sebarang kecederaan. Baik, kita berdepan sedikit gangguan audio dan kita akan cuba menghubungi Khadijah Faisal sebentar lagi. Kita ke laporan seterusnya. Kerajaan salur 50 juta ringgit bantuan awal kepada mangsa banjir di Johor. Bantuan itu akan diagihkan sebelum mangsa pulang ke rumah. Untuk negeri Johor, pihak NADMA telah memberikan bantuan awal sebanyak 50 juta ringgit kepada kerajaan negeri untuk pengagihan kepada mangsa banjir, dan pengagihan ini mengikut senarai mangsa banjir yang telah dibuat penyenaraiannya oleh pihak JKOB, dan kita akan segerakan pembayaran. Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia atau Sirim Berhad diminta menghasilkan pam berkuasa tinggi bagi mengalirkan air banjir keluar dari kawasan banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi optimis dengan kemampuan agensi tersebut. Kerana tahun lalu kawasan di Kota Tinggi ini dan Segamat serta Batu Pahat saya telah meluluskan supaya pam-pam berkuasa tinggi ini dibekalkan, namun oleh kerana pam-pam ini terpaksa dibeli mengikut tata cara pembelian keuangan, maka ia je belum sampai. Oleh kerana demikian saya telah minta Sirim supaya mengeluarkan produk tempatan dengan pam berkuasa tinggi ini untuk kita tidak perlu lagi mengimport. Beliau ditemui media selepas melawat Pusat Penempatan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya di Kota Tinggi. Timbalan Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan mempercepatkan projek tempatan banjir di Sungai Johor, Kota Tinggi. Projek itu yang pada awalnya akan siap pada tahun 2030 dijangka akan dipercepatkan tempohnya kepada tahun 2027. 120 pegawai dan anggota polis serta pasukan gerakan am dan udara digerakkan bagi memperkasa operasi menyelamat bencana banjir di daerah Kluang yang kini semakin serius. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Polis ACP Bahrin Muhammad Noor berkata, pemantauan berterusan secara rondaan dibuat sepanjang siang dan malam bagi menyelamat mangsa-mangsa banjir. Selain daripada itu, turut di lapangan, tim-tim boatman sentiasa bersiap siaga dalam apa sahaja keadaan membantu masyarakat dalam pemindahan ke PPS. Tambahnya, kira-kira 13 kampung di daerah itu yang berisiko tinggi turut berada dalam pemerhatian rapi 4 balai polis. Beberapa pegawai dan anggota turut ditempatkan di setiap PPS bagi memastikan keselamatan mangsa. Beliau sebelum itu bersama kru berita Al-Hijrah Johor sempat meninjau keadaan banjir di sekitar daerah tersebut menaiki helikopter. Menerusi pengamatan udara itu, lebih 100 kediaman ditenggelami banjir susulan cuaca yang tidak menentu sejak pagi tadi. Baik, kita kembali bergabung bersama Siti Khadijah Faisal yang kini berada di PPS Dewan Al-Barakah Kota Tinggi. Silakan Izzah dengan laporan. Baik.
Baik, terima kasih Ardi. Ardi, apa yang saya boleh kongsikan perkembangan monsun timur laut untuk selatan di Johor ini? Ketika ini saya berada di salah satu pusat PPS di Kota Tinggi, iaitu Dewan Al-Barakah Kampung Seri Delima. Dan apa yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan PPS ini sudah pun dibuka sejak 7 hari bulan lagi pada pukul 6 pagi. Berikutan daripada hari tersebut adalah hari kemuncak banjir teruk di Kota Tinggi ini. Dan PPS ini menempatkan seramai 154 orang terdiri daripada 35 ahli keluarga membabitkan 3 kampung, iaitu Kampung Seri Aman, Kampung Seri Delima, Kampung Seri Jaya. Dan untuk situasi di PPS ini masih lagi dalam keadaan yang terkawal, tidak membabitkan sebarang insiden ataupun kecederaan parah kepada mangsa-mangsa banjir maupun kecederaan bau maut. Dan juga untuk jika ditanya berkaitan dengan positif COVID-19, semuanya baik-baik sahaja. Dan pusat pemindahan sementara ini juga mendapat perhatian yang baik daripada pihak ADUN dan juga NGO. Bagaimanapun mereka ini masih lagi memerlukan beberapa barangan keperluan asas yang penting juga bagi mereka, antaranya tuala wanita, pakaian dalam dan juga alat-alat membersih untuk kerja-kerja membersih rumah selepas daripada banjir. Dan juga yang paling penting adalah 50 kanak-kanak di pusat PPS ini amat memerlukan alat persekolahan, pakaian persekolahan, memandangkan semalam baru sahaja bermulanya musim persekolahan. Dan untuk makluman, pihak penyelaras di sini ada memaklumkan ada ahli keluarga yang sudah pun pulang ke rumah masing-masing berikutan daripada air banjir di kawasan perkampungan Seri Delima ini sudah pun surut, kecuali di beberapa kawasan sahaja. Dan mereka pulang bukan pulang terus, mereka pulang untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Dan untuk makluman juga, pastinya menjadi persoalan di mana-mana kawasan, apakah antara inisiatif ataupun alternatif pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah banjir untuk jangka masa yang panjang. Dan penduduk di sini memaklumkan bahawa mereka amat berharap penyelesaian jangka panjang dari segi melakukan pemindahan secara tetap di kawasan lain, kawasan yang lebih tinggi, kawasan yang lebih selamat, agar perkara banjir, isu banjir seperti ini tidak berulang saban tahun. Dan untuk tahun ini dimaklumkan adalah banjir yang terburuk sehingga 10 kaki. Dan ada juga pihak ataupun keluarga berdepan dengan kerugian puluhan ribu ringgit, bukan sahaja di setiap rumah tetapi juga petani dan sebagainya berdepan dengan kerugian puluhan ribu ringgit. Itu antara cadangan yang mereka harapkan, luahan dan juga penyelesaian yang mereka mahukan untuk jangka masa yang panjang. Mengapa inisiatif lain tidak diperlukan? Kerana struktur tanah ataupun geografinya sudah seperti itu. Walaupun sistem perparitan diperbetulkan ataupun ditambah baik, perkara sama atau banjir tetap akan berlaku. Dan sedikit perkembangan berkaitan dengan jumlah mangsa banjir untuk di Johor ini, setakat petang tadi sudah pun mencecah 7,460 daripada 2,095 ahli keluarga dengan 57 pusat PPS dibuka. Dan pastinya Kota Tinggi mengekalkan status paling tinggi, iaitu status paling teruk terjejas banjir, iaitu 4,678 orang yang terjejas, manakala Keluang meningkat kepada 1,592 bangsa. Dan itu saja yang boleh saya kongsikan setakat ini. Silakan Ardi. Baik, terima kasih Khadijah Faisal live dari Kota Tinggi. Itu di Johor. Kita ke Pahang. Seorang pekerja ladang yang dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam parit ketika meredah jalan yang dinaiki air dengan menunggang motosikal di ladang kelapa sawit Sungai Beba Utara dekat Pekan petang semalam ditemui maut. Mayat Muhammad Adwa Haslan, 31 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi dia terjatuh kira-kira pukul 10.20 pagi tadi. Rakan mangsa Wafa Muhammad Saleh bersama pengawal keselamatan ladang yang berada di lokasi cuba menyelamatkan mangsa, namun gagal kerana mangsa tidak berdaya melawan arus deras. Ketika kejadian, Wafa bersama rakannya dalam perjalanan pulang ke rumah di perumahan ladang berkenaan. Setibanya di lokasi kejadian, beliau telah mencadangkan agar mereka menggunakan jalan lain, memandangkan jalan itu dilimpahi air hingga ke atas jalan dengan kedalaman lebih kurang 0.33 meter. Namun mangsa enggan berbuat demikian. Saya terus parking motor tempat kering untuk kejar balik, tapi dah tak dapat. Dah lambat. Kalau ikutkan kejadian tu, jaga tu pun hampir-hampir sebab arus.
Hampir-hampir lemah juga, tapi saya sempat hulur besi untuk tarik dia ke tepi. Tapi untuk mangsa ni saya tak sempat. Sebab dia mungkin dah tak ada tenaga dan benda terlalu jauh. Dah jauh ke tengah. Operasi SAR disertai 10 anggota bomber dan penyelamat 6 nasi dan 4 anggota pasukan penyelamat di air pekan. Malaysia terima undangan khas Arab Saudi selepas terus diiktiraf sebagai model terbaik pengurusan haji dunia. Al-Hijrah cadangan membuka rumah pelacuran kepada warga asing bagi mengurangkan kes rogol bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan maqasid syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, idea itu melanggar peruntukan undang-undang sivil dan syariah. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, cadangan membuka rumah pelacuran itu tidak boleh diterima sama sekali dan sewajarnya ditolak oleh segenap lapisan masyarakat. Katanya, permasalahan seperti rogol tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kalau kita tengok dalam konteks Islam sendiri, zina ni adalah merupakan satu perbuatan yang dikategorikan di bawah kesalahan hudud. Jadi maknanya kesalahan dia itu sangat besar. Jadi bila kita buat satu cadangan untuk buka pusat atau legalize, mungkin mengharuskan satu pusat pelacuran contohnya dibuka sebagai untuk memuaskan nafsu orang-orang asing tadi itu. Jadi yang ini akan menyebabkan lagi kemudaratan masalah sosial yang lebih besar. Jadi kita nak Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, pelacuran merupakan kesalahan di bawah Kanun Kesiksaan Akta 574 serta Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 atau Akta 559. Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menimbulkan polemik maupun isu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebelum ini tular video kenyataan seorang pelakon terkenal dalam sebuah audio siar berhubung cadangan membuka rumah pelacur kepada warga asing untuk mengurangkan kes rogol di negara ini. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi menolak sepenuhnya cadangan membuka rumah pelacuran kepada warga asing. Katanya ia jelas bertentangan dengan undang-undang negara. You cannot treat this kind of thing. Jadi kita undang-undang tak membenarkan. Jadi saya rasa ni mungkin ada kekhilafan dalam pandangan ini di pihak Datuk Rosyamno. Jadi saya rasa it's not. It has to be by the law. Jadi kita kena ikut undang-undang. Tak boleh. Di Malaysia tak dibenarkan rumah pelacuran. Jadi tak boleh. Buat kali pertama, tabung haji membuka reruai di acara tahunan Arab Saudi, persidangan dan pameran perkhidmatan haji dan umrah terbesar. Jemputan khas oleh kerajaan negara itu selepas TH menerima anugerah Labaitom, iaitu sebagai negara yang mempunyai pencapaian kepuasan pelanggan tertinggi daripada perkhidmatan yang disampaikan di Tanah Suci tahun lalu. Dari Jeddah, wartawan Nur Hashimah Ismail ada laporannya. Undangan khas ini membuktikan sistem dan kecekapan pengurusan Jemaah Haji Malaysia sentiasa diiktiraf sebagai model terbaik di dunia dan merupakan model pengurusan haji yang sering menjadi contoh kepada masyarakat antarabangsa. Hasil daripada kita telah pun dianugerahkan hadiah Labaitum ini, pihak kerajaan dan juga pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah pun menyediakan satu booth pameran yang khusus untuk tabung haji dan negara Malaysia untuk menjadikan tempat bagi semua negara yang lain yang hampir 80 negara yang mengambil bahagian pada persidangan ini dan pameran ini akan diberi peluang untuk berjumpa dengan
pegawai daripada tabung haji yang berada di booth tabung haji ini untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan urusan haji dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain tabung haji. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas majlis perasmian pembukaan, persidangan dan pameran ini yang dirasmikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah di Jeddah Superdome. Selain Malaysia yang diwakili TH, turut mendapat jemputan khas ini ialah Afrika Selatan, Gambia, Qatar, Bahrain, Iraq, Singapura, Azerbaijan dan Turki. Tabung haji sebelum ini menerima anugerah Labaitum 2 tahun berturut-turut bagi operasi haji 1444 Hijrah dan 1443 Hijrah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, selain pembukaan booth, TH turut diberi peluang untuk terlibat dalam salah satu forum pada program ini, berkongsi pengalaman agensi itu. Bukan berlaku perkongsian daripada negara-negara lah, dan kita Tuan Syed Ahmada CEO Tabung Haji juga telah dijemputlah dalam forum untuk menerangkan tentang operasi haji yang dibuat oleh Tabung Haji. Jadi ini baru Malaysia, dan negara lain pun yang akan terlibatlah dalam persidangan ini untuk memberikan penjelasan, bertukar fikiran, dan saya percaya dengan persidangan yang ada ini, pertukaran fikiran kita akan dapat pelajarilah dan usaha tambah baik pada perkhidmatan yang diberikan. Program ini dianjurkan selama 4 hari sehingga 11 Januari dengan penglibatan lebih 80 negara yang diwakili menteri-menteri, duta besar atau konsul jeneral negara masing-masing. Dan bagi kali ketiga penganjurannya, ia menyaksikan pertambahan negara dan syarikat-syarikat yang terlibat dengan pelbagai perkhidmatan haji dan umrah. Acara ini juga menggalakkan pelaburan dan pameran teknologi baharu serta meningkatkan kemahiran bagi memastikan ia seiring dengan pembangunan sektor ibadah itu. Persidangan dan pameran ini merupakan sebahagian daripada program pengalaman jemaah yang menjadi tunjang visi 2030 Arab Saudi. Pameran dan persidangan tahunan ini antara langkah kerajaan Arab Saudi dalam usaha untuk menambah baik fasiliti dan kemudahan untuk jemaah haji dari seluruh dunia. Mengumpul dan berkongsi pengalaman jemaah-jemaah haji dari seluruh dunia itu bagi membincangkan untuk mencapai satu titik solusi demi kemaslahatan jemaah haji dan umrah. Dari Jeddah, Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Mazen Seman untuk TV Al-Hijrah. Pendakwaan terhadap syarikat pakej umrah Emirates Travel and Tours Sdn Bhd dan 2 pengarahnya berkaitan gagal bayar wang mangsa ditangguh kepada Isnin depan. Selepas Datuk Dr. Zulkarnain Endut dan isterinya Datin Mazwin Mustafa selaku orang kenasaman OKS dijangkiti COVID-19. Syarikat itu dan pasangan suami isteri tersebut akan berdepan 63 pertuduhan gagal mematuhi Perintah Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia supaya membayar balik tuntutan wang RM589,031 kepada 21 mangsa dalam kes tersebut. Pada 8 Julai 2023, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, lesen syarikat Emirates Travel digantung selama 6 bulan berkat kuasa dari 10 Julai 2023 hingga 9 Januari 2024. Manakala pada 2 April 2023, Tabung Haji menggantung lesen pengelola OKS sebagai langkah awal untuk melindungi kebajikan bakal jemaah susulan aduan awam mengenai perkhidmatan umrah yang meragukan.
Di Negeri Sembilan, pengarah syarikat agensi pelancongan dan lawatan umrah didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban kerana gagal mematuhi award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM kepada dua individu berjumlah RM41,920 Julai tahun lalu. Magistrate bagaimanapun menetapkan 22 Februari ini untuk fakta pertuduhan dan hukuman selepas orang kena saman OKS Muhammad Firdaus Ahmad 38 tahun membuat pengakuan bersalah. Mengikut pertuduhan, OKS dan syarikat persada Oasis Travel and Tours, sindiran Berhad didapati telah gagal mematuhi perintah award TTPM bertarikh 27 Jun 2023. Mereka diperintahkan membayar RM27,880 kepada Azlina Umar dan RM14,040 kepada Norma Said. Masing-masing berusia 50-an yang menuntut wang itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh award diserahkan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di syarikat itu di premis beralamat di Taman Ostia Bangi, Bandar Baru Bangi pada 26 Julai 2023. Berikutan itu, OKS didakwa di bawah Seksyen 117 dalam kurungan 1 Akta Perlindungan Pengguna 1999. Jika sabit kesalahan, denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya. Baik, selepas ini, PM bangga dengan kutipan LHDN dan Kastam. Di dua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kewangan MOF pada tahun lalu melepasi sasaran yang ditetapkan. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berjaya mengutip sebanyak RM183 bilion, manakala Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengutip hasil mencecah RM55 bilion. Mencecah, kita akhirnya dapat memenuhi unjuran yang tidak selalu dicapai, tapi kalau custom memang lebih daripada yang diunjurkan. LHDN 183 bilion dan custom 55 bilion. Sebelum ini, media melaporkan LHDN menyasarkan kutipan cukai RM176 bilion pada tahun lalu selepas merekod kutipan RM175.4 bilion pada 2022. Sementara itu, JKDM pula menyasarkan kutipan cukai berjumlah RM53 bilion pada tahun lalu apabila memungut cukai sebanyak RM53.5 bilion sepanjang 2022. Sebanyak 1,837 panggilan terputus untuk setiap rangkaian mudah alih 4G direkodkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi tempoh Januari hingga 13 Disember 2023. Namun Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi Fazil memaklumkan pihaknya mendapati terdapat penurunan panggilan terputus sekitar 10 hingga 74% berdasarkan inisiatif yang dilakukan kementeriannya. Jelasnya bagi menguji kualiti perkhidmatan selular tersebut, beliau bersama Timbalan Menteri Teo Ni Ching telah menaiki bas dari bangunan Parlimen ke Kementerian Komunikasi di Putrajaya bagi menilai sendiri kualiti panggilan telefon bimbit. Terdapat 2 set Nemo Walker Air digunakan untuk 2 jenis ujian, iaitu panggilan berturutan dan panggilan berterusan. Berdasarkan aktiviti drive test pada hari ini dan laporan analisa yang disediakan, tiada panggilan terputus direkodkan sepanjang perjalanan dari Parlimen ke Putrajaya. Saya ingin tekankan bahawa ujian yang dibuat ialah ujian kualiti perkhidmatan selular dan bukannya panggilan menggunakan internet, cellular call, bukan melalui internet. MCMC akan terus memantau isu ini sepanjang suku pertama hingga 31 Mac 2024 dan melaporkan semula kepada saya. Tambahnya, beliau dan SKMM juga akan membuat ujian panggilan perkhidmatan selular pada waktu puncak terutama pada waktu pagi dan petang. Antara syarikat telekomunikasi yang terlibat adalah Celcom Digi, Maxis, TM Tech, U-Mobile dan YTL. Jelas beliau, kerajaan memandang serius isu panggilan terputus yang diadu pengguna dan ujian yang dijalankan tersebut merupakan kali pertama dalam sejarah SKMM serta syarikat-syarikat telekomunikasi di Malaysia.
Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Rahman dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan umat dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.